saling kait mengait, maka mungkin ada tindanan dengan penjelasan yang telah saya berikan terdahulu, tapi secara ringkas. Ya, itu yang pertama. Dan sekarang untuk menjawab soalan tersebut, saya rasa tarikh yang telah diambil oleh Ustaz tadi iaitu 23 Februari memang betul adalah antara tarikh pencetus permasalahan. Dia akan gunakan perkataan tersebut, pencetus permasalahan. Sebab antara 23 Februari, tanpa saya nak mendalami isu politik tersebut, daripada 23 Februari sampai ke 1 hari bulan Mac, iaitu ada istiadat angkat sumpah oleh Perdana Menteri baru Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam tempoh tersebut, seminggu itu berlakunya isu politik yang mencetuskan permasalahan, iaitu di dalam Parti Bersatu, di mana pihak yang menyokong tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi kerajaan baru, menggantikan kerajaan lama yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir setelah beliau meletakkan jawatan, walaupun beliau telah pun dilantik sebagai interim Prime Minister pada masa itu, dan walaupun beliau juga telah pun dicalonkan dan menjadi dalam senarai Perdana Menteri yang akan dilihat dan diputuskan oleh Kebawah Duli Tuanku pada masa itu. Saya tidak akan mendalami isu politik. Semua kita dah tahu. Ada dua faction. Itu tidak boleh dinafikan. Dalam perundangan, ada fakta-fakta yang kita perlu akui sebab itu telah berlaku. Dan fakta yang pertama yang kita kena akui untuk pemahaman kita, walaupun pedih atau perit, ada dua faction. Faction Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjadi kerajaan dan faction yang menyokong perjuangan Tun Dr. Mahathir, iaitu pengerusi parti berkaitan dengan isu ini. Jadi tarikh permulaan bukan 23, itu permulaan masalah 23 Februari sampai 1 Mac. Tapi bagi saya, dalam kedua-dua pihak menghadapi masalah ini, maka faction Tan Sri Muhyiddin Yassin, secara jujur saya mengatakan di sini, telah pun melihat dan menggunakan keadaan yang ada. Sebab pada masa itu mereka sudah menjadi kerajaan. Nak tak nak, walaupun dia cuma presiden, iaitu jawatan kedua tertinggi selepas pengerusi, tapi beliau mempunyai kuasa politik di Malaysia di bawah jawatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi pelbagai susun atur telah dibuat mulai daripada 9 hari Mac. Bagi saya itu adalah tarikh permulaan, di mana akan saya rungkaikan sekejap lagi. Pelbagai langkah-langkah yang, saya minta maaf, saya perlu menyatakan dengan jujur, langkah-langkah yang tidak betul, langkah-langkah yang nakal dan bersempadankan jahat yang digunakan oleh pihak-pihak yang menyokong faction Tan Sri Muhyiddin telah digunakan dengan mencabuli peruntukan perlembagaan parti sampai ke tahap apa yang tidak dinyatakan dalam perlembagaan dikatakan atau ditafsirkan kononnya seolah-olah dikatakan yang menyebelahi pihak mereka. Jadi pada 9 hari bulan Mac, apakah peristiwa? Peristiwa pelantikan Maah Menteri. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah memilih untuk melantik Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini perlu kita faham. Pada 9 bulan Mac, pada 16 hari bulan Mac, tiba-tiba disebabkan kita melalui gejala COVID-19, maka digunakan keadaan tersebut dalam pada masa yang sama diperlukan untuk kesihatan PKP tersebut. Tan Sri telah mengumumkan pada 16 Mac tentang pengadaan pergerakan ataupun kawalan pergerakan melalui PKP yang akan dilaksanakan mulai 18 Mac. Tapi pada 18 Mac bebas pada isu lain daripada isu COVID ataupun PKP yang saya tidak ingin sentuh pada hari ini. Ada satu peristiwa yang penting berlaku. ROS telah pun mengumumkan bahawa kesemua aktiviti politik, mana-mana parti politik, cantik dia, bukan bersatu, mana-mana parti politik adalah terhenti. Boleh tuan-tuan lihat dalam website ROS, ada tertera kenyataan
pendaftar pertubuhan bertarikh 16 Mac. Nah, jangan kita lupa 16 Mac ini belum pun bermula PKP, baru diumumkan. Dia bermula pada 18 Mac. Tapi agensi persekutuan yang pertama yang secara efisien bercakap mengenai apa-apa proses dalaman agensinya adalah ROS. Dan ROS bukan saja mengharamkan atau menghentikan apa-apa perjumpaan, persidangan, pemilihan dan sebagainya parti, ianya dilakukan sehingga 30 Jun. Now, 30 Jun pada masa itu adalah 3 bulan setengah daripada tarikh pengumuman. Adakah Tuan Haji menganggap ini kesengajaan? Ya, selesaikan ayat. Sebab adakah, apa? Okey. Sedangkan PKP yang hendak dilaksana mulai 18 Mac adalah untuk 2 minggu. Bagaimanakah ROS? Sepandai-pandai dan se-efisien-efisien ROS, bagaimanakah dia tahu PKP akan dilaksanakan sampai 30 Jun pada 16 Mac? Jadi soalan Ustaz tadi, adakah kesengajaan? Ya, bagi saya itulah saya maksudkan. Daripada peringkat awal, bila wujudnya perbalahan dua fraction dalam parti, maka pihak yang menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk berlaku adil kepada Tan Sri Muhyiddin, pihak yang menyokong Tan Sri Muhyiddin berfikiran dan mengambil langkah-langkah untuk menyokong bos mereka kononnya melalui kegunaan kuasa yang dah ada. Now, ROS ni di bawah mana untuk orang ramai di luar? ROS ni terletak satu agensi persekutuan di bawah Kementerian Dalam Negeri, di mana menterinya baru dilantik 7 hari sebelum pengumuman ROS pada 9 hari bulan Mac. Hamzah Zainuddin. Dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin, Presiden Bersatu yang mengangkat sumpah pada 1 Mac. Bukankah itu rancangan? Dan mulai pada tarikh itulah segala apa yang dilakukan oleh fraksi yang menyokong Tan Sri telah mempergunakan, menyalahgunakan kuasa yang ada satu demi satu dengan pencaturan daripada pihak ROS dan Setiausaha Agung yang dipertikaikan. Sampailah membawa kepada permasalahan yang saya cukup sedih. Bukan secara peribadi, tapi saya sedih kerana kepentingan ahli-ahli bersatu yang sama-sama berjuang untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrat, menubuhkan parti bersatu, dan sekarang ni melihat seolah-olah, bukan seolah-olah, sebenar-benarnya perjuangan mereka telah dibawa ke landasan yang salah. 180 darjah salah, iaitu berjantung kerajaan dengan kleptokrat. Jadi itu tarikh kedua ya, Ustaz ya. Minta maaf, izinkan saya selesaikan tarikhnya. Lepas itu kita akan. Jadi pada 16 Mac itu yang berlaku. Kemudiannya, 2 hari selepas itu, 18 Mac, dan sebelum saya pergi kepada 18 Mac, jangan kita lupa, pada tahap 16 Mac, Parti Bersatu dalam proses menyelesaikan pemilihan bahagian yang 28 bahagian belum selesai. Dan pemilihan pucuk pimpinan yang dijadualkan pada mulai pada bulan April sampai bulan Jun pun masih belum berlaku. Jangan lupa, pencalonan pucuk pimpinan, pengerusi, presiden dan sebagainya cuma pada 16 Mac juga, pada hari yang sama. Jadi bukankah pengumuman ROS tersebut sebenar-benarnya ditujukan untuk melumpuhkan aktiviti demokrasi dalam Parti Bersatu? Supaya apa? Supaya fraksi Muhyiddin Yassin mendapat kelebihan yang tak sah terhadap fraksi yang menyokong Tun. Jadi itu 16. Kemudian 18. 18 mulalah isu pertama. Di mana telah pun tertular suatu surat daripada Presiden Parti. Pada masa itu tidak ada pun dirukaikan pada Presiden sebagai merangkap ataupun apakah perkataannya menyandang jawatan pengerusi, kerana kononnya telah meletak jawatan. Jadi pada 18 Mac surat Presiden Tan Sri Muhyiddin kepada Tun pengerusi tidak dihantar kepada Tun sebagai ahli. Dan kalau Tun bukan pengerusi lagi selepas 23 hari bulan April, 24 hari bulan Februari, maka kenapa dah hantar surat kepada Tun? Apakah kandungan surat tersebut?
dua perkara. Tan Sri Muhyiddin mengatakan, yang pertama, beliau telah membuat keputusan sebagai Presiden untuk membatalkan ataupun memberhentikan tanggungjawab atau tugas Marzuki Yahya sebagai Setiausaha Agung dan mencadangkan pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung. Tun dengan serta-merta telah menghantar satu surat pada hari berikutnya mengatakan dia bantah. Sebab dalam peruntukan yang terbabit di dalam perlembagaan bersatu, tidak boleh dinafikan pelantikan SUA adalah oleh Presiden selepas berunding dengan pengerusi.